Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 22 Jun 2021. Sebanyak 152 sekatan jalan raya SJR dilaksana di seluruh negeri semalam yang melibatkan pemeriksaan 51,812 kenderaan. Daripada jumlah tersebut, 532 kenderaan diarah berpatah balik. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, sebanyak 65 kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP dikeluarkan. Antaranya melibatkan kesalahan tidak memakai pelitup muka dengan betul, premis beroperasi lebih masa, keluar rumah tanpa alasan munasabah, membawa penumpang berlebihan dan gagal menjaga penjarakan fizikal. Penguatkuasaan SOP turut dijalankan di perairan oleh pasukan polis marin melibatkan 34 pemeriksaan di kawasan Pantai Timur dan 14 pemeriksaan di perairan Kota Kinabalu dan Labuan. Manakala sebanyak 1,287 premis perniagaan diperiksa oleh pihak berkuasa tempatan termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang telah menjalankan penguatkuasaan pematuhan SOP ke atas 132 premis perniagaan dan 215 individu di 18 kawasan. Rondaan Ejen Basmi COVID-19 ABC-19 dan Rondaan Pemantauan Pematuhan SOP Peringkat Komuniti oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM juga dilaksanakan di 128 lokasi melibatkan seramai 166 anggota dan rondaan rela pula dilaksana di 99 lokasi. Dalam pada itu, Datuk Masidi memaklumkan dua kluster baru direkodkan di Kota Kinabalu dan Tawau semalam melibatkan jangkitan tempat kerja dan majlis sosial. Kluster Samudra Kota Kinabalu melibatkan penularan jangkitan dalam kalangan kekitangan pelantar minyak dengan kes indeks penilai lelaki 35 tahun disahkan positif ketika saringan pekerjaan di klinik swasta. Turut dikesan positif 24 kontak dalam kalangan rakan sekerja kes indeks. Sementara kluster serudung baru dikesan di Mukim Balung Tawau berkait rapat dengan majlis hari jadi di rumah kes indeks yang dihadiri ahli keluarga pada 12 Jun lalu. Setakat ini, jumlah kumulatif bagi kluster ini sebanyak 19 kes. Dalam pada itu, Datuk Masidi memaklumkan sebanyak 166 kes positif baru direkodkan dengan jumlah tertinggi 83 kes saringan kontak rapat dan 49 kes saringan kluster. 2 kes kematian turut direkodkan di Tawau. Sementara itu, 4 lokaliti baru dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 23 Jun hingga 6 Julai berikutan peningkatan kes dan kadar keboleh jangkitan tinggi. 2 lokaliti di Tawau iaitu Blok 11 Kampung Titingan dan Batu 7 Jalan Tinagat selain Kampung Ijok Kota Belud dan Kampung Warisan Kota Kinabalu. Sabah menyambut baik usaha pengambilan khas guru grade DG41 secara one-off seperti diumumkan Kementerian Pendidikan baru-baru ini. Exco Pendidikan Sabah Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia akan memberi peluang kepada individu yang layak menceburi profesion guru termasuk di Sabah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Ini usaha yang sangat baik dan kita mengalu-alukan dan moga-moga pihak di negeri Sabah juga saya yakin terlibat karena kita memerlukan, kita kekurangan guru juga. Dengan adanya usaha ini, sekurang-kurangnya anak-anak kita yang layak boleh menjadi guru dapat peluang yang seumpama ini. Datuk Arifin yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas ditemui media selepas menyaksikan penyampaian sumbangan Musaadat 3.0 kepada 130 orang pekerja-pekerja bot laju Labuan Menumbuk di Pejabat Daerah Kecil Menumbuk. Bantuan meliputi sumbangan kewangan RM13,000 daripada Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah, RM5,000 daripada Majlis Ugama Islam Sabah, voucher pembelian barangan harian daripada SR Event Sendirian Berhad dan bakul makanan daripada Yayasan Dakwah Islamia Malaysia. Dalam pada itu, beliau memaklumkan akan berbincang dengan kerajaan negeri untuk membantu pengendali bot-bot laju yang terjejas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Hadir sama dalam program ini, Ketua Polis Daerah Beaufort DSP Zaki Yusof Yaakob yang mengingatkan orang ramai untuk terus mematuhi prosedur operasi standard. Penguatkuasaan kita, satu sekarang kita ada sekatan jalan raya daripada feri Labuan dan daripada Menumbuk ke Labuan lah. Itu yang disahkan lah. Tapi ada juga yang masuk-masuk cara curi lah. Menggunakan lorong tingkus
Tetapi kita dah membentuk tim-tim penguatkuasaan, pusat kawalan pergerakan. Hospital Tuaran menyasarkan memberi suntikan vaksin kepada 2,000 orang sebulan bermula Julai ini. Pengarahnya Dr. Jim Mohan yakin sasaran mampu dicapai dengan kadar 500 penerima vaksin seminggu berbanding 40 pada awal pelaksanaan program vaksinasi di hospital berkenaan. Hospital Tuaran mula memberikan suntikan vaksin COVID-19 kepada 65 pesakit dialisis yang menjalani rawatan di hospital berkenaan, diikuti warga emas di rumah warga emas The Hope Village Tuaran. Walaupun kami sibuk dengan tugasan yang lain, rawatan, kami juga menjalankan satu tugas tambahan vaksinasi. Sebab kami dapati inilah satu cara yang terbaik kita ingin melawan atau menentang dengan COVID-19 ini. Selain daripada masih menggunakan SOP yang tertera dan juga norma baru yang kita perlu ikuti ini. Dr. Jim Mohan bercakap kepada pemberita RTM selepas menerima agihan 500 bungkus roti daripada syarikat Tek Cheong Consolidated Berhad di perkarangan Hospital Tuaran. Sumbangan disampaikan Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Chahim. Sementara itu, Datuk Jahid melihat tahap kesedaran orang ramai mengenai kepentingan mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 terutama mereka yang tinggal di luar bandar semakin bertambah baik. Saya sendiri terlibat bersama dengan Jabatan Penerangan untuk pergi ke kampung-kampung, membuat spot announcement, membuat rayuan-rayuan, memberi nasihat-nasihat semangat bahawa vaksinasi ini sangat penting. Dan Alhamdulillah sekarang mereka sudah ada kesedaran keinsafan dan sudah mula berlumba-lumba untuk mendapatkan vaksinasi ini. Penerimaan baik orang ramai terhadap kepentingan suntikan vaksin COVID-19 ini dijangka akan mempercepatkan lagi Sabah mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini. Dalam perkembangan sama, pusat pemberian vaksin PPV kedua disanakan dibuka semalam. Hari pertama PPV Dewan Seri Libaran Batu Tujuh menyaksikan 304 petugas badan keagamaan menerima suntikan. Pengurusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Sandakan Wong Futin berkata kemudahan dan kawasan dewan yang besar termasuk ruang parkir yang luas memberi keselesaan kepada petugas kesihatan, sukarelawan dan orang ramai. Hari pertama kita beroperasi lah dan kita lihat di sini keselesaannya agak orang kata much better than di Dewan Masyarakat lah. Sini mungkin kita akan run ataupun kita operate secara full lah sampai malam. Possible sampai malam jam 8-9 malam. Mungkin kita akan run more than 1,000 doses per day. Wong bercakap kepada media semasa meninjau PPV Dewan Seri Libaran yang berkapasiti 1,000 dos sehari di Sandakan. Orang ramai yang ditemui menyambut baik pembukaan PPV baharu berkenaan. Saya rasa inilah masanya untuk kita saling bagi kerjasama semua. Berusahalah untuk saling menjaga diri sendiri, menjaga keluarga dan menjaga kepentingan umum lah. Untuk sama-sama kita ambil vaksin dan jangan terlampau banyak percaya kepada isu-isu dari luar. Sudah mendaftar lama dan bersyukurlah kerana hari ini dapat menerima vaksin itulah. Kita punya keadaan sekarang ini bukan saja COVID-19 ini tetapi juga virus-virus lain. Jadi kita sangat-sangat perlukan vaksin ini untuk melindungi diri kita dan juga keluarga kita dan juga orang lain. Saya berterima kasih kepada pihak atasan, khususnya MKN, KKM dan juga Majlis Perbandaran Sandakan kerana mereka menyarankan agar Jabatan Ahli-Waris Agama Islam Negeri Sabah dan khususnya daerah Sandakan agar tampil bersama dengan staf dan imam-imam untuk melaksanakan suntikan vaksin ini. Dalam pada itu, Wong turut memaklumkan PPV ketiga iaitu PPV Dewan Hakka Batu Enam Sandakan dijangka akan dibuka bulan depan. Dengan pembukaan 3 PPV termasuk PPV Dewan Masyarakat Sandakan, kadar pemberian suntikan vaksin kepada masyarakat di daerah ini dijangka melebihi 3,000 orang sehari. Sementara itu, penduduk di Sandakan yang belum daftar untuk program imunisasi COVID-19 dikesa segera berbuat demikian. Pegawai Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Johari Awang Besar berkata setakat ini hanya kira-kira 20% daripada 358,000 penduduk Sandakan telah mendaftar.
Menurut Dr. Johari, jumlah individu yang sudah menerima dos pertama vaksin juga masih rendah, iaitu di bawah 10%. Sehubungan itu, Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 Kebangsaan CITF Sandakan giat melaksana program outreach imunisasi COVID-19 kebangsaan di kawasan pulau dan kampung. Sekarang ini kita telah merancang dan merangka pelan untuk pergi ke kawasan yang jauh lah, di pulau-pulau dan juga di kampung-kampung jauh di sebelah Pesulun Manila. So the first Sabtu ni dan Ahad ni kita akan buat di Tanjung Aru dan kita akan terus bergerak ke pulau-pulau lain lah. Dr. Johari ditemui media semasa tinjauan PPV Dewan Seri Libaran di Sandakan. Dalam pada itu, beliau yakin Sandakan mampu mencapai imuniti kelompok menjelang Oktober atau November tahun ini sebaik kira-kira 250,000 penduduk menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Katanya ia dilaksana melalui pemberian vaksin di 3 PPV termasuk Dewan Hak Khas Sandakan yang bakal dibuka bulan depan, 7 klinik komuniti dan program outreach vaksinasi. Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah sibuk meminta kerajaan mempertimbang memanjangkan bantuan RM500 sekali serah di bawah program pemerkasa tambahan kepada pemandu bas ekspres. Presidennya Datuk Donald Hanapi berharap selain pemandu teksi, kereta sewa, bas sekolah, bas persiaran serta e-hailing, pemandu kereta pengangkutan awam lain seperti pemandu bas ekspres tidak dilupakan dalam pemberian bantuan. Sebab sebenarnya mereka terkesan. Bukan saja pemandu e-hailing, pemandu teksi yang terkesan, begitu juga dengan pemandu bas mini sebenarnya keseluruhan. Ianya termasuklah pemandu bas ekspres yang mana mereka buat masa sekarang ni amat memerlukan bantuan. Sebab PKP 3 ini sebenarnya telah memberikan tekanan yang cukup dahsyat kepada mereka. Datuk Donald berkata demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Katanya pihak Sebok sebelum ini telah mengemukakan senarai nama pemandu bas ekspres kepada Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah untuk tujuan mendapatkan bantuan. Menurut Datuk Donald, selain pemandu pengangkutan awam, pemilik syarikat pengangkutan juga terkesan dengan PKP. Sehubungan itu, Sebok berharap kerajaan dapat mempertimbang pemberian bantuan kepada pemilik syarikat terbabit yang kerugian akibat pelaksanaan PKP. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam hormat.